Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab yang baru. Tajuknya ialah wudu dan syarat kesempurnaan. Jadi sudah tentu tajuk pada kali ini sangat dekat dengan kita sebab kita sentiasa mengambil wudhu 5 kali sehari pada setiap hari. Oke, pendidikan Islam tingkatan 1 pada muka surat 119. Sila bersedia sebelum Anda menonton video pembelajaran ini. Oke, kita pergi kepada apa yang akan Anda belajar pada hari ini. Objektif pembelajaran. Yang pertama, maksud hukum dan dalil. Yang kedua, cara dan hukum berkaitan dengan wudhu. Yang ketiga, perkara-perkara makruh ketika berwudhu. Yang keempat, perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Yang kelima, penemuan saintifik dalam amalan berwudhu. Dan yang terakhir, hikmah berwudhu. Ada 6 sahaja yang akan kita pelajari dalam bab ke-21 ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada yang pertama, maksud, hukum, dan dalil. Apa itu wudhu? Apa yang Anda tahu tentang wudhu? Selalu kita berwudhu pada setiap hari. Apa yang kita tahu tentang wudhu? Apa maksudnya? Dari sudut bahasa bermaksud bersih, elok, dan berseri. Oke, dari sudut istilah, membasuh anggota tertentu beserta dengan niat. Mesti ada perkataan beserta niat. Apabila kita membasuh anggota badan yang tertentu tanpa niat, itu tidaklah dipanggil sebagai wudhu. Namun apabila kita membasuh anggota tertentu dengan beserta niat, maka itu adalah wudhu. Oke, selesai untuk wudhu. Kita pergi kepada hukum berwudhu. Apa hukum berwudhu? Oke, jawabannya ada 2. Yang pertama, wajib dengan sunnah. Apa beza wajib dengan sunnah? Wajib ini adalah apabila kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Untuk sunnah pula, apabila kita buat, kita mendapat pahala. Apabila kita tinggal, kita tidak mendapat apa-apa. Oke, untuk wajib berwudu ketika menunaikan solat dan tawaf. Bila mana mau solat dan tawaf, kena wajib berwudu. Yang kedua, ketika memegang atau membawa mushaf Al-Quran, mesti dengan berwudu. Oke, untuk sunnah, ketika kita berhadas kecil, kita mahu mengambil wudu, hukumnya sunnah. Dan ketika membaca Al-Quran, kita mengambil wudu, hukumnya juga sunnah. Dan yang terakhir, apabila melaungkan azan dan iqamah, apabila berwudu, itu adalah sunnah, hukumnya mendapat pahala. Oke, selesai untuk hukum berwudu. Kita pergi kepada dalil wajib berwudu daripada Al-Quran. Adakah di dalam Al-Quran suruhan kepada kita untuk berwudu? Ya, ada. Inilah dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga ke siku, serta sapulah kepalamu, dan basuhlah kaki hingga kedua-dua buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Jadi ini adalah dalil wajib kepada kita untuk berwudu. Baik, kita pergi kepada cara dan hukum berkaitan dengan wudu. Oke. Sila perhatikan di tengah-tengah itu adalah gambar tata cara ataupun tertib untuk mengambil wudu. Bermula daripada atas, dari sebelah kiri pergi ke kanan,
Lepas itu pergi ke bawah, juga dari kiri ke kanan. Oke, kita pergi kepada yang pertama. Oke, yang pertama apa yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat adalah membaca basmalah. Basmalah ini adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kedua, membasuh dua tangan hingga ke pergelangan tangan. Oke, sambil tengok gambar. Yang ketiga, tengok gambar, berkumur-kumur. Yang keempat, ada dua bahagian. Yang pertama, memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung. Itu dipanggil sebagai istinsyaq. Selepas itu, mengeluarkan air daripada hidung dipanggil sebagai istinsyaq. Maksudnya di sini apabila kita sedut air itu dipanggil istinsyaq, kita keluarkan air daripada hidung dipanggil sebagai istinsyar. Oke, tengok pula yang kelima. Yang perlu dibuat adalah niat berwudu ketika membasuh muka. Ketika air itu mengenai muka kita, maka disitulah bermulanya niat berwudu. Oke, seterusnya membasuh muka. Maka wajib membasuh semua bulu yang berada dalam had muka. Di semua wajah ini yang ada bulu, kena pastikan terkena dengan air. Itu yang kelima. Yang keenam, yang perlu dibuat adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Oke. Ketujuh, menyapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kedelapan, menyapu kedua-dua telinga. Yang kesembilan, membasuh kaki hingga ke buku lali. Oke, yang 10, tertib, yaitu mengikut urutan. Maksudnya di sini apabila kita mengambil wuduk kena ikut urutan. Tidak boleh membasuh kaki itu didahulukan. Sedangkan membasuh kaki itu nomor sebelum daripada tertib. Oke, selepas kita memastikan urutan kita betul, barulah kita pergi kepada yang ke-11, yaitulah membacakan doa. Oke, inilah bacaan kita selepas mengambil wudu. Apa bacaannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Apa maksudnya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang suka bertaubat. Jadikanlah aku orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku dalam kalangan orang yang soleh. Jadi itulah bacaan doa beserta maksud selepas daripada mengambil wudu. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya, amalan sunat sebelum dan ketika berwudu. Macam yang Ustaz bagi tahu, sunnah ni adalah apabila kita buat kita mendapat pahala. Jika ditinggalkan maka tidak mendapat pahala. Jadi lebih baik kita buat perkara-perkara sunnah ini. Dan amalan-amalan tersebut adalah yang pertama, menggosok gigi sebelum berwudu dan yang terbaik menggunakan kayu sugi. Kedua, membasuh dan menyapu anggota wudu 3 kali sebagaimana perbuatan Nabi. Yang ketiga, menggosok ketika membasuh anggota wudu. Yang keempat, melebihkan kawasan basuhan muka, tangan dan kaki. Okey, kena lebihkan basuhan. Yang kelima, menyelat janggut dan jambang yang tebal bagi lelaki. Maksudnya di sini apabila kita berwudu, bagi yang lelaki yang mempunyai janggut, pastikan Anda berusaha untuk menyelat janggut supaya air boleh terkena pada kulit. Yang keenam, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Yang ketujuh, menyelat jari tangan dan kaki. Pastikan setiap rongga-rongga di tangan itu terkena air. Dan yang ke-8, menyapu seluruh kepala. Ini juga adalah sunnah dalam berwudu. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkara makruh ketika berwudu. Ada juga perkara makruh nih.
Maksudnya, apa maksud makruh? Makruh ini yang dibenci oleh agama, tidak disukai oleh agama. Dan lebih baik seelok-eloknya kita kena tinggalkan perkara ini. Sebab ini adalah makruh. Karaha, yakrahu, dibenci, makruh. Oke, yang pertama menggunakan air secara berlebih-lebihan. Guna air ini maksudnya sudah pun sampai kepada peringkat membazir. Sedangkan membazir itu adalah saudara bagi syaitan. Yang kedua, membasuh atau menyapu melebihi 3 kali, juga membazir. Yang ketiga, berkumur-kumur dan beristinsyak secara berlebih-lebihan, sama juga. Yang keempat, mendahulukan anggota kiri ketika membasuh tangan dan kaki, sedangkan sepatutnya mendahulukan dengan kanan. Yang kelima, menampar air ke muka ketika membasuh muka. Yang keenam, mengelap anggota wudhu selepas berwudhu. Oke, kenapa yang 6 ini dimakruhkan mengelap anggota wudhu selepas berwudhu? Sebab dalam hadis Nabi SAW, yang mana maksudnya orang yang mengambil wudhu ini dosa-dosanya berguguran. Jadi kalau boleh kita biarkan dahulu air wudhu ini jatuh selepas daripada mengambil wudhu. Oke, selesai untuk perkara makruh ketika berwudhu. Kita pergi kepada perkara yang membatalkan wudhu. Apabila dibuat perkara ini maka batallah wudhu. Apabila terjadi perkara ini maka tidak sah kita punya wudhu. Apa perkara-perkara tersebut? Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, sama ada kencing ataupun najis. Yang kedua, tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Bila mana tidak tetap punggung ke lantai, maka dikhawatirkan akan kentut ketika tidur. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab hitam, mabuk, gila atau sakit, juga membatalkan wudhu. Yang keempat, bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, maksudnya golongan yang boleh dikahwini. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan atau perut jari. Yang keenam, menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan atau perut jari. Nah, jadi ini adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu dan kena tinggallah, sebab ini boleh menjejaskan kita punya wudhu. Oke, seterusnya kita pergi kepada penemuan saintifik dalam amalan wudhu. Apabila dibuat kajian tentang wudhu, rupa-rupanya terdapat kelebihan ataupun kebaikan bagi mereka yang berwudhu. Baik, penemuan saintifik menunjukkan bahawa amalan berwudhu memberikan kesan positif terhadap kesihatan tubuh badan. Ketika berwudhu, seseorang akan membasuh mulut, hidung, dan muka yang sering terdedah kepada ancaman kuman. Antaranya termasuklah kuman Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes yang sering menyerang kulit, dan Streptococcus pneumonia yang menyerang paru-paru melalui rongga pernafasan. Apabila seseorang berwudhu, anggota badannya bersih dan selamat daripada serangan kuman dan jangkitan penyakit berbahaya. Dalam masa yang sama, kulitnya menjadi lembab dan mampu mengawal kestabilan suhu badan. Terdapat kajian yang mendapati pusat saraf manusia yang paling peka berada pada bahagian tangan, kaki, dan dahi. Pusat saraf tersebut akan segar apabila dibasuh dengan air. Ini sedikit sebanyak sahaja tentang penemuan saintifik. Sebenarnya banyak lagi, tetapi ini sahaja yang sempat dalam buku teks lah. Oke, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, hikmah berwudhu. Apa kelebihan berwudhu? Sampai dalam 5 kali sehari kita berambil wudhu nih. Apa kelebihan sampai Allah berikan peluang kepada kita berwudhu 5 kali sehari? Oke, yang pertama, membersihkan anggota badan dan menjernihkan rohani. Sudah tentunya macam itu. Yang kedua, memberikan ketenangan, kesegaran, dan mengawal perasaan marah dan tekanan. Oke, yang ketiga, mengambil wudhu di rumah sebelum ke masjid menambah kesempurnaan solat. Yang keempat,
menambah keimanan dan keyakinan pada hari akhirat. Yang kelima, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dan keluar dosa daripada basuhan wudu. Dan yang keenam, kawasan basuhan wudu akan bercahaya pada hari akhirat. Jadi itu antara hikmah ataupun kelebihan bagi mereka yang berwudu. Alhamdulillah, itu sahaja untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang Anda dengar, apa yang Anda pelajari dapat difahami. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.